Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azim bin Asbuah dengan nombor metrik D2018-108-2298. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan isu dalam kumpulan kami dan untuk khusus isu dan penyelesaian masalah dalam kejuratihan. Okey, isu yang kami pilih bagi kumpulan kami ialah isu transgender dalam sukan wanita. Okey, sebagai pengenalan pasti masalah. Untuk isu kami iaitu isu transgender, masalah yang kami temui ialah adakah transgender ini memberi ketidakadilan dalam sukan terutama bagi kategori wanita. Seperti yang kita tahu, sejak akhir-akhir ini telah terdapat atlet transgender yang telah menjuarai sukan dalam kategori wanita. Di dalam akhbar Cycling Weekly yang pada 2018, iaitu pada bulan Oktober, telah keluar satu berita di mana Rachel McKinnon telah menjuarai kejuaraan dunia bagi kejohanan basikal trek. Rachel McKinnon ini telah menjadi atlet transgender yang pertama telah menjuarai kejuaraan dunia. Apa yang kita perlu faham di sini, atlet transgender ini ialah atlet lelaki yang menukar jantina mereka untuk menjadi atlet transgender dan memasuki acara wanita. Oleh itu, kumpulan kami mengatakan bahawa akan berlaku ketidakadilan kepada wanita, terutama sekali atlet yang telah bertanding dalam sukan ataupun kategori wanita ini. Dalam pengumpulan maklumat kami, bukan sahaja Rachel McKinnon yang kami temui sebagai atlet transgender. Terdapat juga atlet lain iaitu Andrea Yearwood dan juga Fallon Swap. Okey. Untuk pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai atlet Rachel McKinnon ini. Rachel McKinnon ini ialah seorang profesor falsafah di Kanada. Baiklah, dia lahir pada 1982 dan sekarang dia telah menukar jantina dia menjadi transgender dan menggunakan nama Veronica Ivy. Atlet kedua yang kami temui sebagai atlet transgender ialah Andrea Yearwood. Andrea Yearwood ini lahir pada 2002 di Connecticut, Amerika. Okey, pada awal April 2017, Yearwood ini telah pun bertanding dalam acara 100 dan 200 pecut di pertandingan sekolah menengah. Okey, dalam pertandingan itu Andrea Yearwood telah pun menjadi juara. Atlet yang bertanding dengan Andrea Yearwood, keluarga mereka telah pun mengemukakan tuntutan supaya melarang Andrea Yearwood ini dari bertanding dalam kategori sukan wanita. Okey, walau bagaimanapun, tiada halangan yang membuatkan Andrea Yearwood ini tidak dapat bertanding dalam sukan wanita. Namun begitu, Andrea Yearwood ini juga yang telah memenangi acara pecut 100 dan 200 meter telah pun mendapat minat daripada University Harvard dan juga University Connecticut. Atlet transgender yang ketiga yang kumpulan kami jumpai ialah Fallon Swap. Fallon Swap ini telah lahir pada tahun 1975. Dia merupakan atlet MMA yang transgender pertama di dunia. Fallon Swap ini lahir di Toledo, Ohio. Pada awal usia lagi, Fallon Swap mengatakan bahawa dia adalah lelaki gay. Namun begitu, dia teruskan kehidupan dia sebagai seorang lelaki
Daripada umur 17 tahun, dia telah mengahwini kekasih dia yang telah mengandung anaknya. Okey, pada umur 19 tahun, Fallensford telah pun memasuki tentera. Setelah Fallensford meninggalkan tentera laut, Fallensford telah pun mendaftar di University of Toledo. Di situ Fallensford tidak dapat menamatkan pelajaran kerana dia telah berhenti disebabkan masalah mengenai kekeliruan jantina. Setelah berhenti daripada kuliah, Fallensford telah pun bekerja sebagai pemandu truk. Di sini Fallensford bekerja sebagai pemandu truk untuk mengumpul wang bagi menukar jantinanya. Setelah itu dia telah berpindah di Chicago. Pada tahun 2016, Fallensford telah pergi ke Bangkok bersama anak perempuannya. Di sini Fallensford telah menjalani pembedahan, penukaran jantina, pembesaran payudara dan juga penanaman rambut. 3 atlet ini telah pun menjadi isu yang hangat di dunia, malah juga di negara kita. Terdapat segelintir atlet ataupun masyarakat yang tidak bersetuju untuk atlet transgender ini bertanding pada kategori wanita. Untuk kupasan yang lebih lanjut, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Itu saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun lalu, negara kita telah dikejutkan dengan kebangkitan golongan LGBT, di mana mereka ni golongan yang cenderung untuk menyokong LGBT secara terbuka. Di Malaysia, jarang isu berkaitan transgender dalam dunia sukan dibahaskan. Tetapi apabila golongan ini masuk ke dunia sukan, amat tidak adil lah untuk mereka diketengahkan dalam sesuatu kategori sukan untuk wanita. Okey, untuk pengumpulan maklumat, kumpulan kami telah mencari 3 artikel yang berkaitan transgender yang mewakili sukan bagi sukan wanita. Okey, untuk artikel yang pertama, dapat sini saya terangkan sedikit, iaitu tajuk artikelnya Muscle Weakness in Women Occur at an Early Age than in Men, but Strength is Preserved by Hormone Replacement Therapy. Penulisnya daripada S.K. Philip, K.M. Rock, N.C. Sidel, S.A. Bruce and R.C. Woolley. Untuk ulasan artikel ini, iaitu mereka dapat penyelidik telah merungkai pertama iaitu kelemahan otot kepada wanita jadi pada usia muda daripada lelaki, tetapi kekuatan ini dapat dikekalkan oleh terapi penggantian hormon. Artikel ini juga menerangkan tentang kesan jangka masa panjang penurunan umur yang berkaitan dengan kuasa otot yang ketara, iaitu untuk daya sukarelawan maksimum setiap kelihatan rentas bahagian otot. Pada manusia yang dikawal dengan menganggarkan tenaga sukarela yang paling maksimum di atas kerantas otot manusia. Kemudian CSA ni penyelidik atau CSA ini telah ditentukan dengan mengukur ketebalan tangan pada satah yang membelah otot 2.5 untuk mencari perbezaan jantina, iaitu lelaki dan perempuan, di mana kedua-dua ni dapat menunjukkan rata-rata 4 jenis keratan rentas otot, di mana menyatakan otot lelaki ni lebih kuatlah daripada otot wanita untuk ketumbesaran jangka masa panjang. Hasil kajian telah menunjukkan bahawa pengurangan kekuatan otot masing-masing berdasarkan 4 kumpulan berbeza yang bermula daripada usia 53 tahun hingga 68 tahun untuk golongan wanita, di mana otot untuk wanita ni mula berkurangan
berkurangan dari segi kekuatan dan stamina. Untuk artikel yang kedua, iaitu bertajuk Maximal Isometric Muscle Strength, Normative Value and Gender Specific Relation to Age. Selain itu, artikel kedua yang saya cari iaitu berkaitan dengan yang tadi saya tekan tajuk dia, yang menjurus kepada penyelidik adalah untuk mendapatkan nilai normatif untuk menilaikan perbezaan berkaitan dengan jantina di bahagian badan lelaki dan wanita. Seterusnya untuk membandingkan perbandingan umur kekuatan otot antara lelaki dan perempuan. Pengetahuan mengenai kekuatan otot pada orang tua adalah lebih penting, di mana kerana penurunan kekuatan mengakibatkan gangguan fungsi yang boleh menyumbang kepada kecacatan mobiliti, iaitu kecacatan pada bahagian-bahagian otot seperti lengan, kaki dan selainnya. Kajian juga menunjukkan bahawa kelemahan pada orang tua mungkin tidak dikaitkan sepenuhnya dengan otot atrofi, iaitu kehilangan jumlah otot di bahagian yang melakukan kerja-kerja harian. Okey, dalam kajian ini penyelidik telah menyenaraikan 543 sukarelawan yang sihat, terdiri pada 290 wanita, rata-rata usia dalam 47 tahun, berkisar antara 20 hingga 82 tahun, dan lelaki 250 orang. Umur rata-rata 49 tahun, anggarannya antara 21 tahun sehingga 79 tahun, iaitu untuk melakukan ujian untuk mendapatkan nilai normatif untuk membezakan dalam yang berkaitan jantina, bahagian badan serta membandingkan pengantungan umur kekuatan otot di antara lelaki dan wanita. Antara kaedah yang digunakan oleh penyelidik adalah menggunakan denometer yang telah menunjukkan kekuatan otot isometrik telah menaik pada usia kira-kira 20 hingga 30 tahun pada lelaki dan wanita, sama-sama rata naik. Kaedah ini terbukti dan boleh dipercayai dan sah dinilai oleh pesakit, di mana kebolehpercayaan interester sama atau lebih baik daripada kebolehpercayaan instruct server yang sesuai dengan pengajaran. Ia boleh menunjukkan sesuatu nilai yang di mana penyelidik telah menjangkakan lelaki akan lebih kuat daripada wanita. Seterusnya, penyelidik telah membuat hipotesis bahawa wanita akan menunjukkan penurunan kekuatan otot yang dipercepat bermula dengan melakukan menopause. Apabila mereka ni telah menopause, maka otot-otot di bahagian badan mula tidak mempunyai kuasa untuk melakukan kerja harian. Rata-rata umur mereka ni yang telah menopause anggarannya 52 tahun dan ke atas. Artikel ketiga, iaitu yang terakhir yang kumpulan kami sediakan, iaitu bertajuk Age and Gender Comparison of Muscle Strength in 654 women and men aged 20 and 93 years. Ulasan berkaitan ini telah menunjukkan bahawa penyelidik untuk mengkaji perbandingan kekuatan jantina kedua-dua lelaki dan perempuan. Kaedah yang digunakan oleh para penyelidik untuk menilai perbezaan umur, usia dan jantina bagi kedua-dua lelaki dan perempuan ini, iaitu isometrik pada puncak ekstrik ECC, iaitu torque yang telah diukur pada lutut extensor pada yang sangat perlahan. Seterusnya, penyelidik telah menunjukkan penurunan berkaitan usia yang ketara, tetapi tidak ada perbezaan yang diperhatikan antara kumpulan jantina dan hal laju. Untuk menilai usia dan perbezaan bagi kedua-dua jantina ini,
kita memerlukan penyelidik perlu membanyakkan golongan yang telah menjangkau usia iaitu 50 hingga 70 tahun. Seterusnya, hasil ini juga telah menunjukkan signifikan bagi golongan lelaki ni berkualiti ototnya di puncak ECC. Oleh itu, lelaki dan wanita ini mengalami kerugian atau mengalami kemerosotan berkaitan otot dan usia. Yang di mana wanita ni penyelidik telah menyatakan lebih cenderung menjaga kualiti otot dengan menggunakan herba-herba di mana telah menunjukkan di puncak ECC. Seterusnya, yang akhir sekali saya dapat rungkaikan di sini maklumat mengenai hubungan antara kekuatan otot dan usia bagi ECC adalah amat betul, di mana penyelidik telah menyatakan bahawa kajian utama ini adalah untuk membandingkan perbezaan umur dan jantina di bahagian lutut, di mana dapat mengumpulkan apabila mereka ni bergerak. Selain itu, dapat membantu dan menjelaskan hubungan umur dan jantina dengan tahap kekuatan ECC. Transgender MMA fighter has said she wants a license to fight in California. A biological male has just become the first transgender person to win a world title in cycling. First transgender weightlifter winning her maiden international event as a woman. A biological male winning a gold medal in a women's event now seems a matter of when, not if. Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kupas sedikit tentang isu transgender dalam atlet sukan. Dalam bahasa mudahnya, transgender dalam atlet sukan ni, dulunya kau lelaki, tapi bila kau rasa naluri kau lebih kepada perempuan, kau pergi bedah, kau buang kau punya lelaki tu, lepas tu kau boleh claim kau ni perempuan dan kau nak masuk acara yang melibatkan acara perempuan. Isu ni korang jangan pelik sebenarnya kat Amerika sana, isu ni dah hangat diperkatakan. Sebabnya dah ramai atlet-atlet yang transgender ni masuk dalam acara perempuan dan menang pingat. Aku pun tak faham apa yang penganjur tu boleh fikir bila boleh masuk kan. Padahal diorang ni seorang lelaki, tapi sebabkan diorang dah bedah, diorang boleh masuk dalam kategori perempuan. Bagi aku tak fair lah. Sebabnya seperti mana kita tahu lelaki dia punya stamina, tubuh badan semua dah lebih daripada perempuan. Macam mana perempuan nak kalahkan lelaki kalau macam itu? Aku nak cakap sikit tentang kesan-kesan yang akan berlaku kalau golongan transgender ni dah berluasa dalam sukan kita nanti. Yang pertama kesan dia ialah bila golongan transgender ni menukar jantina semata-mata untuk masuk dalam kategori wanita, untuk menang, untuk dapat kehabuan, aku rasa rosak satu sukan tu. Kau bayangkanlah kalau ada lelaki yang masuk dalam acara perempuan, sudah tentu diorang akan menang. Sebabnya biologi lelaki ni, kita boleh lihat lelaki ni tubuh badan mereka, fizikal, stamina mereka sudah mengatasi perempuan. Macam mana perempuan nak mengatasi lelaki dalam acara perempuan tu? Yang kedua kesan ni adalah akan membuatkan atlet perempuan ni berasa down. Mereka tak akan cuba berusaha lebih lagi untuk menang satu pertandingan tu. Sebabnya apabila mereka sudah berusaha tapi yang masuknya adalah golongan transgender lelaki, mereka tak mampu bersaing. Sebabnya tubuh badan mereka juga tak mampu untuk bersaing. Aku nak beri beberapa tip untuk memastikan golongan transgender ni tak masuk dalam dunia sukan. Yang pertama, pihak penganjur perlu lebih peka dan lebih tegas dalam meletakkan syarat-syarat bahawa golongan transgender tak boleh masuk dalam pertandingan yang telah mereka buat. Ini bagi mengekang ketidakadilan dalam permainan tersebut. Apa yang mereka fikir golongan transgender ni ialah kita untuk terima diorang punya naluri yang mengatakan bahawa naluri mereka bertentangan dengan jantina mereka, sedangkan mereka sendiri tak boleh terima bahawa naluri mereka dan jantina mereka ketika itu.
Okey, sampai sini saja kupasan aku tentang isu transgender dalam dunia sukan pada hari ini. Aku harap kita semua lebih peka dengan isu yang telah aku kupas ini untuk memastikan dunia sukan tidak dipandang rendah oleh masyarakat luar. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan mengenai langkah dan penyelesaian untuk mengatasi masalah pertukaran jantina atau transgender yang memberikan ketidakadilan dalam sesuatu sukan. Okey, antara langkah-langkah yang kerajaan dapat buat adalah dengan memperketatkan lagi syarat atau kelayakan untuk sesuatu sukan. Sebagai contoh, melakukan pemeriksaan jantina seseorang atlet itu sama ada sebelum ni dia pernah tak menukarkan jantina daripada lelaki kepada perempuan. Okey, ini adalah kerana sekiranya atlet itu pernah melakukan pertukaran jantina, ini boleh menyebabkan berlaku ketidakadilan terhadap atlet perempuan yang betul-betul perempuan lah. Sebab kudrat lelaki dan kudrat perempuan ini adalah berbeza. Walaupun dia telah menukarkan jantina, tetapi kekuatan atlet lelaki adalah lebih kuat dan lebih power berbanding atlet perempuan. Yang kedua adalah atlet haruslah diberi teguran daripada jurulatih ataupun coach penasihat supaya tidak melakukan perkara yang dicegah oleh agama dan juga melakukan perkara yang dilarang lah. Yang ketiga adalah kerajaan Malaysia ataupun kerajaan Kementerian Sukan dalam atau luar negara boleh memperketatkan lagi syarat untuk melakukan ataupun menyertai sesuatu aktiviti sukan tersebut. Okey, kesimpulan daripada saya, pertukaran transgender daripada lelaki kepada perempuan dalam sesuatu sukan adalah memberikan kesan atau akibat yang tidak baiklah terhadap atlet wanita, kerana perbezaan yang sangat tinggi dan juga boleh menyebabkan seseorang atlet yang menukarkan jantina daripada lelaki kepada perempuan tu, transgender dia adalah lelaki tetapi dia telah menukarkan kepada wanita. So kekuatan dan juga dia punya power adalah berbeza lah berbanding wanita yang betul-betul perempuan. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amirul Fahmi. Saya akan menerangkan bahagian menilai keberkesanan. Langkah-langkah yang telah dicadangkan di atas dilihat sangat bersesuaian. Hal ini demikian kerana langkah-langkah yang telah dicadangkan itu bersifat melindungi kebajikan atlet wanita. Dalam konteks ini, masalah pelibatan LGBT dalam sukan tidak boleh disisihkan dan dipandang sebelah mata. Hal ini demikian kerana golongan LGBT juga mempunyai hak yang sama seperti golongan yang lain juga. Hak mereka tidak boleh diskriminasikan dalam pelbagai aspek termasuklah dalam bidang sukan. Menurut kami, salah satu penyelesaian bagi masalah isu transgender dalam sukan adalah dengan pihak yang bertanggungjawab perlu mewujudkan kategori yang baharu khususnya untuk kategori LGBT. Dalam konteks ini, sekiranya kategori LGBT diwujudkan, maka bidang sukan akan mempunyai 3 kategori, iaitu yang pertama adalah kategori lelaki, yang kedua kategori perempuan dan ketiga kategori khusus untuk transgender itu. Hal ini dilihat para atlet dari kategori masing-masing mampu bertanding dalam bidang sukan yang diceburi dengan adil dan saksama. Oleh itu, langkah mewujudkan kategori baharu bagi golongan transgender ini bukan sahaja mampu melindungi dan menjaga kebajikan atlet wanita, malah langkah ini turut mengelakkan daripada berlakunya kecederaan atau kekerasan terhadap atlet wanita. Sekian, terima kasih.